Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani. Sejak beberapa bulan yang lepas, kita sering membincangkan berkenaan dengan tahun 2023 yang dijangka jauh lebih mencabar daripada tahun ini dan juga tahun lepas. Nah, sekarang kita hanya beberapa hari saja sebelum 2023 datang menjenguk kita. Kita perlu lakukan banyak perkara. Dan kerajaan baru ini sudah tentu seperti yang semua sudah sedia maklum meletakkan ekonomi sebagai keutamaan mereka dan kos sara hidup sebagai prioriti. Namun, dengan apa yang sudah pun dikongsikan kerajaan setakat ini dan tak banyak, apa yang kita boleh kupas dan bagaimana kita perlu memastikan Malaysia berada di tempat ataupun di satu posisi yang lebih bersedia untuk menampan impak-impak ekonomi yang dijangka jauh lebih hebat pada tahun hadapan, khasnya kos sara hidup dan juga inflasi. Saya mahu berbincang berkenaan dengan perkara ini bersama dengan penganalisis ekonomi, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, Prof, mungkin saya boleh dapatkan reaksi Prof berkenaan dengan apa langkah-langkah yang sudah pun diumumkan oleh kerajaan setakat ini berkenaan dengan isu kos sara hidup, dan saya kira tidak banyak, tetapi apa feedback ataupun respon Prof terhadap apa yang kerajaan sudah pun umumkan? Saya rasa masalah kos sara hidup yang dinyatakan tadi itu adalah untuk apa yang kerajaan telah lakukan ialah untuk meringankan beban penyaraan hidup dalam masyarakat kita. Jadi pertama sekali kita dapati bahawa dalam meringankan beban penyaraan ini, dua perkara yang dia telah lakukan, iaitu meningkatkan pendapatan dan keduanya cuba mengawal harga. Jadi bermakna dua-dua perkara ini diterjemahkan dalam bentuk memperbaiki pendapatan benar. Sudah lakukan ataupun mahu lakukan? Sudah lakukan. Perkara ini sudah dilakukan. Tetapi dia tidak makna bukan sudah dilakukan, bukan bermakna masalah itu telah terangkat. Tidak. Kerana pertama saya nak tegaskan sini ialah masalah kos sara hidup yang dihadapi oleh kita di Malaysia ini bukan kecil saiznya. Jadi saiznya besar. Jadi bermakna apa yang dilakukan sekarang ini hanya sekadar untuk meringankan, bukan untuk menghapuskan masalah itu. Jangka pendek. Ya. Jadi terutamanya kita mesti ingat bahawa apabila kita memasuki COVID dahulu ataupun sebelum kita memasuki COVID, kita telah pun menghadapi masalah kos sara hidup waktu zaman-zaman itu. Dan perkara ini telah dinyatakan banyak kali dan kita nampaknya tidak begitu berjaya dalam mengatasinya. Mungkin kita boleh bincangkan mengapa begitu. Dan jadi apabila berlakunya COVID ini ialah satu phenomenon business cycle. Jadi bila phenomenon business cycle ni masuk ke dalam ekonomi kita, dalam keadaan kita dalam keadaan we are not in good shape dalam segi menangani kos sara hidup, maka dia menambahkan parah lagi lah pada sara hidup. Jadi apa yang kerajaan buat sekarang ini ialah untuk semacam melunakkan sahaja, tapi tidak dapat mengatasinya. Ya. Begitulah keadaan dia. Itu adalah apa yang dah berlaku sebelum ini, Prof. Baru-baru ini ataupun dalam tahun-tahun yang sebelum ini, sehinggalah sebelum COVID-19 melanda pun seperti yang Prof sebut tadi. Tapi sudah tentu sekarang ini tumpuan terarah kepada apa yang berada di depan. What's ahead 2023 yang dijangka menjadi tahun yang agak mencabar. Dan antara saya kira yang terbesar yang kerajaan sudah umumkan adalah mereka mahu melihat semula perbelanjaan subsidi dan pemberian subsidi untuk meringankan beban kos sara hidup. Mereka akui itu perlu dan penting, tapi perbelanjaan subsidi sudah pun mencapai tahap yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Tidak mungkin ia masuk akal untuk teruskan dalam jangka masa panjang. Ia tidak mampan. Dan Perdana Menteri sudah mengatakan bahawa kerajaan sedang berusaha untuk lebih mensasarkan subsidi itu. Tapi sehingga kini masih lagi belum ada sebarang pengumuman spesifik. Jadi dalam pendapat Prof, bagaimana kita boleh lebih sasarkan subsidi itu agar ia boleh menjadikan perbelanjaan negara lebih cekap
tapi pada masa yang sama mereka yang memerlukan masih lagi tidak tertarik bantuan daripada mereka. Ini soal meringankan beban pada isi rumah ini tadi. Untuk jangka pendek, kerana kita mengatakan dalam 2023 dan 2023 ada tahun beberapa hari lagi kita akan melangkah masuk. Merupakan apa ni uh, masa yang tidak jauh lagi daripada kita. Hmm. Maka bila kita masuk 2023, kita akan berhadapan dengan masalah yang mengikut IMF, World Bank menjadi masalah yang lebih getir lagi. Jadi saya rasa kerajaan tidak mempunyai pilihan. Kerajaan mesti melaksanakan apa yang dilaksanakan sekarang ini, iaitu memberi subsidi. Subsidi ini ada dua bentuk. Satunya adalah bentuk sebagai pemberian langsung, dan keduanya subsidi dalam bentuk kawalan harga. Yang ini mesti dilaksanakan. Seperti sekarang ni apa yang kita hadapi dengan masalah ayam dan masalah telur ayam, kan? Jadi masalah ini ialah masalah kawalan harga, dan kerajaan juga saya difahamkan melalui tekanan daripada QPAC dan lain akan juga menaikkan pendapatan. Pendapatan sekarang ni banyak perbincangan tentang menaikkan pendapatan melalui kaki tangan sektor awam. Kalau kita lihat dari tadi, kita juga cuba naikkan pendapatan di sektor swasta, yang mana bilangan pekerja jauh lebih ramai daripada pekerja awam. Namun pelaksanaan peningkatan gaji dalam sektor swasta, apa yang dikatakan sebagai dasar gaji minima, tidak begitu lancar perjalanannya. Kita pun difahamkan bahawa gaji minima di 1,500 yang telah perintahnya dikeluarkan, mula ditangguhkan lagi untuk majikan yang menggaji 5 orang pekerja dan ke bawah. Sepatutnya bermula pada 1 Januari ini, tapi nak ditangguhkan lagi 6 bulan, iaitu sehingga maybe 1 Julai. Kalau 1 Julai bermakna perintah tu hanya 2 tahun, kita hanya ada 6 bulan lagi. Dan bilangan pekerja swasta ni ramai, jadi semacam gaji minima itu tidak begitu sangat bermakna. Ya. Makna di sini ialah peningkatan gaji untuk menambahkan pendapatan. Kawalan harga adalah untuk menambahkan pendapatan benar. Jadi dua-dua ini tidak boleh tidak kerajaan terpaksa buat pada 2023, sama ada kerajaan mampu tak mampu, itu mesti dilaksanakan. Makna dia beban kepada fiscal policy, beban kepada kewangan fiskal, saya jangkakan kalau itu berlaku akan bertambah lagi. Ya. Dan saya jangkakan juga mungkin perbelanjaan untuk pembangunan dalam bajet yang akan dibentangkan semula ini akan berkurang, dan lebih banyak perbelanjaan dana akan disalurkan kepada perbelanjaan untuk mengurus, untuk subsidi dan sebagainya, dan untuk gaji emolumen penjawat awam dan sebagainya. Tapi ini menarik, Prof, apa yang kita bincangkan, kerana ramai yang berpendapat juga bahawa ia bukan masalah kos sara hidup dan harga barang yang meningkat, kerana itu adalah fenomena yang normal, dan banyak negara yang lain di luar juga menghadapi kadar inflasi yang jauh lebih tinggi daripada Malaysia, dan katanya tanpa campur tangan kerajaan melalui subsidi dan sebagainya, inflasi kita mungkin boleh meningkat ke 2 digit. Jadi inflasi itu satu kerana keadaan ekonomi yang mencabar, tetapi sebenarnya yang lebih mencengkam, membuatkan ia lebih rasa mencengkam adalah pendapatan yang tidak meningkat setara dengan inflasi. Iaitu apa yang ya. Kita mesti clear in our mind. Maksud kos sara hidup sini kita selalu kaitkan dengan harga barang ataupun inflasi. Tetapi saya dah mengatakan daripada awal di beberapa tahun dulu, sebenarnya waktu sebelum COVID lagi, saya katakan kos sara hidup kita tinggi ni sebenarnya tak tinggi, tetapi pendapatan kita rendah. Ya. Apabila pendapatan kita rendah, kita merasa kos sara hidup kita tinggi. Ya. Tapi sebenarnya kos sara hidup kita tak tinggi. Ya. Jadi bermakna kalau begitu solusinya simple. Nak mengatasi kos sara hidup, cara yang paling tuntas untuk mengatasinya ialah meningkatkan pendapatan. Ya. Meningkatkan pendapatan, bukan mengawal harga.
Kerana itu kalau kita lihat kadar inflasi di negara-negara lain juga ia jauh lebih tinggi daripada di Malaysia, tetapi Ya. apa yang membuatkan kita merasa lebih sengsaranya itu adalah kerana pendapatan kita tidak setara. Jadi campur tangan kerajaan setakat ini sudah banyak membantu Prof kerana ada yang menjangkakan bahawa tanpa campur tangan kerajaan, subsidi dan sebagainya, mungkin kadar inflasi kita itu mungkin boleh meningkat sehingga ke 2 digit. Sekarang kita saksikan yang terbaru adalah 4%. Tapi balik pada meningkatkan pendapatan ini Prof, mungkin pemahaman orang biasa di luar sana, gaji minima kalau diberikan mungkin 1,500 ataupun 2,000 ringgit sebulan, kita tidak merendah-rendahkan inisiatif itu. Itu amat dialu-alukan. Tapi sejauh mana ia membantu dalam inisiatif kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia ke tahap yang lebih boleh diterima dalam jangka masa panjang, kerana ramai orang yang sudah pun melebihi pendapatan minima, gaji mereka 2,500, 3,000. Dan mereka tidak akan terkesan dengan gaji minima ini, tetapi faktanya adalah itu tidak mencukupi. Ini Lokman, perkara ni sangat rumit sebab bila kita nak melihat soal kos sara hidup, soal pendapatan ini, dia adalah soal yang saling berkait antara satu elemen dengan elemen yang lain. Saya maksudkan begini, bila kita katakan soal saya kata tadi nak meningkatkan kos sara hidup ni simple saja, naikkan pendapatan. Naikkan pendapatan simple saja, naikkan gaji. Nak naikkan gaji, ini satunya. Nak naikkan gaji, naikkan produktiviti. Nak naikkan produktiviti, improve kita punya investment. Investment kita mestilah investment yang investment yang capital intensive. Apabila production teknik kita lebih berintensifkan modal ataupun dalam istilah hari ini kita cakap teknologi yang digital, yang IoT, yang Internet of Things, teknologi gini, barulah kita punya productivity akan naik. Selagi kita mengambil investment ataupun pelaburan kita yang berintensifkan buruh kurang mahir yang kita telah laksanakan beberapa lama sejak dahulu lagi kerana kononnya nak meningkatkan FDI, itu sebenarnya menjadi beban kepada kita dan inilah yang menjadi punca kepada masalah struktur ekonomi kita. Jadi bermakna apa yang Luqman kata tadi itu betul, iaitu masalah meningkatkan gaji, masalah meningkatkan produktiviti adalah masalah jangka panjang, iaitu kita mesti memperbaiki production teknik kita dan seterusnya akan berserta sekali dengan peningkatan kemahiran buruh kita. Baru boleh naik gaji. Saya ingat Prof, saya sudah membual Prof dah bertahun dan dari dulu saya ingat Prof sering tumpu kepada produktiviti ini kerana mungkin tidak banyak perhatian tertumpu kepada produktiviti. Kita banyak mungkin lebih fokus kepada topik-topik yang lebih seksi seperti harga barang, gaji, tetapi underlyingnya adalah produktiviti. Itu yang Prof sebut tadi, iaitu betul. Kerana untuk kita tingkatkan gaji, kita perlu pekerjaan yang mungkin lebih produktif dan mungkin lebih sesuai dengan era sekarang ini, digital dan AI dan sebagainya. Dan kita juga perlu mungkin menarik masuk pelaburan yang bersifat lebih added value seperti yang Prof sebut tadi. Adakah Malaysia berada di posisi yang betul untuk menarik pelaburan-pelaburan yang berkualiti tinggi sebegitu terutamanya jika kita bandingkan dengan negara-negara jiran kita yang semakin burgeoning seperti Vietnam, seperti Indonesia dan sebagainya? Kita dengan Vietnam, kita dengan Indonesia adalah dalam kelas yang berbeza. Kerana dari segi pendapatan GDP per kapita, kita lebih baik daripada Vietnam dan lebih baik daripada Indonesia. So maknanya kita ada kelas berbeza. Sebab itu kita ni adalah negara berpendapatan sederhana tinggi. Kita nak capai kepada negara berpendapatan tinggi. Sedangkan negara-negara yang tadi disebut dua tadi itu, mereka bukan lagi di dalam negara berpendapatan pertengahan tinggi lagi. Ya, tapi adakah mereka lebih berupaya untuk menarik pelaburan yang lebih berkualiti tinggi berbanding Malaysia sekarang ini? Itulah saya kata mana dia, dasar dia kena betul. Pasal mungkin macam di Vietnam, dia lebih dalam level of development dia memerlukan pelaburan-pelaburan yang lebih berintensifkan buruh. Begitu juga di Indonesia, lebih berintensifkan buruh. Tetapi kita tidak begitu.
Sebab kalau kita lihat kita lihat dari segi kita punya employment rate ataupun unemployment rate. Unemployment rate kita waktu COVID lah melepasi 4%. Sekarang ni dah serta-merta balik semula kepada 3.7, 3.8%. Jadi bermakna most of the time kita ni full employment. Tapi We seperti yang Prof we sebut don't need tadi, we don't adakah need ya. We adakah don't we, pekerjaan itu berkualiti tinggi dan gaji itu itu kualiti tinggi, Prof? itulah saya kata tadi. We don't need to create employment for the sake of creating employment. Kita tak perlukan. Apa yang kita perlukan ialah creating employment with high skill. Hanya itu kita perlukan. Jadi untuk create employment with high skill, kita memerlukan investment yang seperti itu, seperti yang high value added, yang seperti digital tadi. Kalau kita ambil investment yang low skill ataupun berintensifkan low skill, akhirnya kita terpaksa mengimport buruh sebab buruh kita dah cukup bekerja. Buruh-buruh kita dah cukup bekerja, kita terpaksa mengimport buruh dan ini menggalakkan lagi gaji tertekan. Jika kita kurang sesuai pada pendapat Prof, kalau kita bandingkan Malaysia dengan negara seperti Indonesia dan Vietnam, dengan negara mana yang Malaysia wajar dibandingkan untuk menarik high quality investment itu dan bagaimana? How do we compare? Tentunya bandingkan dengan Singapura, satu-satunya negara maju dalam ASEAN. Kan? Jadi of course Singapura jauh ke depan kita lagi. Tapi perkara itu harus dicontoh. Kalau kita lihat pelaburan di ASEAN pun, kalau kita katakan kita perlu mengekang peningkatan harga buruh supaya dengan harga buruh yang tinggi, harga buruh yang rendah, kita dapat menarik lebih banyak FDI. Itu pandangan kita biasanya. Tetapi Singapura dia merupakan championing FDI dalam ASEAN, tapi kos buruhnya tinggi. Jadi kat mana letaknya situ? Apa yang kita percaya tadi. So maknanya kita kena be selective on our FDI. Juga makna dia di sini FDI yang masuk begitu bukanlah semata-mata menjadi ukuran kepada maju atau mundurnya sesebuah ekonomi. Tapi yang bagi kita sekarang ni yang nak menuju kepada negara pendapatan tinggi, kita mesti menarik pelaburan yang pelaburan yang berkualiti, pelaburan yang berkemahiran tinggi, high value added. Yang itu kita nak. Dan ini sesuai sekali dengan rancangan Malaysia ke-12 dan juga wawasan negara maju, wawasan 2030. Jadi Prof, adakah kita perlu terima hakikat bahawa walaupun kita sudah bertahun bincang pasal isu kos harga hidup, pendapatannya naik dan dengan tidak setara dengan inflasi dan sebagainya, dan walau apa saja kerajaan dengan ideologi berbeza yang naik dan memegang kuasa, masalah ini tidak akan dapat diselesaikan dalam mungkin masa beberapa tahun kerana ia perlu perubahan struktural, ia perlu perubahan macam-macam seperti menarik pelaburan berkualiti tinggi, recreate jobs yang mempunyai produktiviti yang lebih bagus, gaji yang lebih tinggi untuk kita mula meningkatkan pendapatan. Adakah kita perlu berdepan dengan hakikat bahawa segala inisiatif yang apa saja kerajaan ambil sekarang ini hanya bersifat sementara, dia seolah-olah macam plaster, dan kita hanya mungkin boleh nampak dan selesaikan masalah ini secara benar-benarnya mungkin dalam masa bertahun dari sekarang apabila semua polisi-polisi yang kita ambil sekarang ini akan mula membuahkan hasil. Ya, betul. Sebab saya katakan tadi, apa yang kita hadapi sekarang ni, macam contohnya kita punya GDP growth makin baik sekali pada tahun 2022 ni. Ini adalah kerana kita bermula dengan low base. Kalau kita ingat. Jadi maknanya kita ride on business cycle. Apabila business cycle global jadi baik, kerana kita punya global penetration dalam ekonomi kita ni sangat baik, sangat tinggi. Jadi kita ride on business cycle booming. Ya tak? Jadi tetapi masalah struktur tak selesai lagi. Masalah struktur tu ialah masalah jangka panjang. Saya ambil contohnya lagi. Tengok dalam kita menangani pasaran buruh.
pasaran buruh kita dapat menurunkan kadar pengangguran kita daripada above 4%, tiba-tiba dalam tempoh singkat saja kita dapat mengurangkan pada 3.7%. Dan ini kerana business cycle dalam global pun dah begitu. Kita dah boleh meningkatkan ekspor kita, meningkatkan import kita. Baik gitu. Tetapi soal underemployment, iaitu kalau dulu COVID, underemployment kita kerana pekerja-pekerja kita bekerja jam yang sangat rendah kerana factory tutup. Tetapi ada lagi jenis underemployment yang disebabkan kemahiran. Ini masih kekal lagi. Yang ini adalah masalah struktur. Maksud saya ialah seorang engineer terpaksa bekerja jadi salesman. Seorang pilot terpaksa bekerja jadi operator jualan. Jadi yang ini adalah masalah struktur ni. Dan masalah ini yang menyebabkan brain drain. Pekerja-pekerja kita keluar daripada sini. Ya, kegagalan ataupun mungkin kelambatan kita untuk mendepani dan address sebetul-betulnya masalah struktural ini, Prof. Apa sebabnya? Adakah mungkin kurang kecelikan dalam kalangan pembuat dasar atau tidak ada political will atau apa? Saya rasa tak ada political will. Sebabnya masalah sebagai seorang pemimpin politik, dia lebih mementingkan tentang popular policy kerana dia nak terus berkuasa pada tahun depan nak diteruskan lagi. Sedangkan kalau kita mengambil sesuatu dasar yang memperbaiki struktur, yang ini adalah dasar-dasar yang kurang popular. Macam contohnya masalah katakan FDI kita kena selektif. Masalah GST kita kena buat. Masalah subsidi kita kena kurangkan. Yang ini Kurang semua popular. masalah ni tak popular. Masalah gaji minimal kita kena naikkan. Jadi ini semua tak popular. Dan ia tidak popular dan mungkin ia hanya akan mula membuahkan hasil bertahun dari sekarang apabila orang lain yang berkuasa. Jadi kredit itu mereka tidak akan dapat. Ya, betul. Jadi okey Prof. Okey, kita dah setukar masa, tapi mungkin satu lagi soalan terakhir. Bajet 2023 akan dibentangkan semula hujung Februari. Apa yang Prof harap akan lihat dalam pengumuman bajet baru nanti? Apa yang akan dimasukkan atau apa yang akan dikeluarkan atau apa yang akan dibasuai? Apa Prof? Saya rasa kalau kita bercakap soal kos sara hidup ni kan, jadi 2023 ialah daripada tahun ini masuk ke tahun tahun depan. Jadi masalah ini adalah masalah jangka pendek. Kita tak boleh cakap soal perubahan pembaharuan struktur. Tak boleh cakap. Jadi apa yang dibuat pada 2023 ialah kerajaan kena lakukan sesuatu untuk meningkatkan meningkatkan keupayaan mereka berbelanja. Dan ini mesti dilakukan dengan meningkatkan gaji sektor awam, meningkatkan gaji sektor awam. Lepas itu kawalan harga kena diteruskan lagi. Dan juga mungkin melalui macam mana nak meningkatkan gaji ni, mungkin mengurangkan kadar pencukaian persendirian, kan? Tapi ini adalah satu move yang kerajaan terpaksa buat sebab keadaan fiskal menjadi lebih rumit lagi kerana kalau kurang cukai, kerajaan akan dapat kurang hasil. Tapi mana satu nak kalau kewangan kerajaan ataupun kewangan isi rumah. Begitu. Jadi kalau nak bantu kewangan isi rumah dan terpaksa kita korbankan kewangan fiskal. Macam dulu kita buat apa? Kita nak meningkatkan kewangan fiskal, kita introduce GST. Yang teruknya ialah isi rumah. Jadi isi rumah terpaksa mengeluarkan perbelanjaannya, mengeluarkan wangnya, dipindahkan kepada akaun fiskal dalam bentuk cukai hasil GST. Ya, kata orang the money has to come from somewhere. Yes, that's right. It's a zero sum game. It's a zero sum game. Maksudnya kalau satu Menang satu kalah, tidak boleh sukar untuk kita capai situasi menang-menang. Prof, akhir sekali secara ringkasnya, Prof adalah seorang pakar ekonomi. Prof melihat pada data dan analisis dan kajian dan Prof tidak fokus kepada aspek populismenya, bukan seperti ahli politik. Jadi adakah Prof percaya mereka yang memimpin negara kita ini akan mengetepikan populisme dan mungkin mengambil keputusan yang tidak popular, tapi keputusan itu akan bermanfaat khas dalam jangka masa panjang? Saya nampak pemimpin-pemimpin kita yang lepas itu nampak dia adalah memang genuine politician. Jadi dia punya behavior semua begitu.
Cuma yang pada PM yang ke-10 ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya harapkan kerana dia pun banyak berjanji yang dia akan melakukan pembaharuan struktur. Jadi kita Reformasi. reformasi lah, kita katakan dalam bahasa Inggerisnya reform ataupun dalam bahasa Melayunya dan bahasa ekonominya pembaharuan struktur. Dan saya nak lihat sama ada sejauh mana dia dapat berbuat demikian, dan saya harap kalau itu dapat dilakukan, kalau katakan dia jadi tidak popular pun tak apa, kerana yang pentingnya agenda pembaharuan struktur, pembangunan ekonomi itu dapat diteruskan. Bukannya pemimpin diteruskan, tapi ekonomi itu dapat diteruskan. Ya, mungkin bayangan terbesar yang pertama Pertama kita akan lihat adalah dalam bajet hujung Februari depan. Prof, kita tunggu dan lihat. Terima kasih Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi. Terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.